Ami, silakan. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan berita gembira dari Kuwait. Pemain wanita negara Natasha Muhammad Roslan menamakan kemarau 12 tahun Malaysia selepas memenangi pingat emas acara individu di kejohanan bowling dunia di sana pada Isnin. Pemain berusia 27 tahun itu mengenepikan cabaran rakan senegara Si Lee Jane dengan keputusan 2-1. Natasha tampil meyakinkan pada peranan pertama dengan catatan 259 jatuhan pin untuk mengatasi Jane yang melakukan 194 jatuhan pin. Jane kemudian bangkit di peranan kedua dengan melakukan 238 jatuhan pin berbalas 162. Kegembiraan itu bagaimanapun terhenti selepas Natasha kembali memperkemaskan balingannya pada aksi penentuan untuk menang 185 berbalas 165. Kali terakhir Malaysia meraih pingat emas dalam acara itu mesti Jacqueline Seow pada 2011 di Hong Kong. Pasukan Palestin sah menaik diri daripada beraksi Pesta Bola Merdeka 2023 bermula 13 Oktober ini. Keputusan itu dibuat berkaitan situasi tegang di negara berkenaan pada ketika ini. Timbalan Presiden Persatuan Bola Malaysia FAM, Datuk S. Sivasundram berkata pihaknya menerima pengesahan daripada Persatuan Bersifat Palestin kira-kira 2 petang tadi. Walaupun Palestin tidak dapat beraksi di edisi ke-42 ini, kejadian itu format tetap dipertandingkan seperti biasa. Malaysia play India at 9 p.m. Tajikistan will get a bye, and whoever the winners of Malaysia-India will play with Tajikistan in the finals. Kesuntukan masa dan perancangan yang telah dibuat oleh pasukan lain menyukarkan FAM untuk mencari pengganti. Kita dah berbincang dengan dua pasukan tadi dan mereka setuju dengan format yang kita kemukakan sebab ini membabitkan masalah penerbangan, masalah dari segi persediaan pasukan tadi. Jadi kita dah ambil kira dan mendapat persetujuan pada kedua pasukan tadi. Peranan akhir bakal berlangsung pada 17 Oktober. Selepas lebih 2 dekad mendedikasikan usahanya untuk mengharumkan nama negara atlet equestrian, Muhammad Kabir Ambak Muhammad Fatil mengambil keputusan untuk bersara selepas Sukan Asia Hangzhou 2022. Kejayaan mengadakan emas buat negara di bumi China adalah penama terindah daripada atlet berusia 43 tahun itu. Kita ikuti laporan disediakan Muhammad Zamri Suharani. Kabir telah menyertai 7 edisi Sukan Asia sejak 2002 di Busan, Korea Selatan dan terbaru di Hangzhou, China dengan menyumbang keseluruhan 1 emas, 3 perak dan 4 gangsa. Ingat-ingat berkenaan diraih menerusi acara dressage individu, berpasukan dan jumping berpasukan. Wartawan media star Lim Tek Fat antara individu tepat bercerita tentang Kabir. Lim, wartawan senior, telah menyertai 5 kali Tamasya Sukan Asia. Cukup mengenali atlet kelahiran Kuala Lumpur itu sepanjang liputannya. Kabir seorang yang very humble atlet. Dia tak action. Kalau walaupun lama kita tak interview dia, bila kita interview dia, kalau kita telefon dia akan call balik. So, betul dia nak kali ini last. So memang ini macam fairy tale finish untuk dia lah. Perfect finish lah. Kabir bersama kudanya Rosenthal memungut 75.780 mata pada final di Pusat Equestrian Tonglu, menewaskan pemenang pingat perak dari Hong Kong Jacqueline Seow dan atlet India Anush Agarwala yang meraih gangsa. Pada tahun ini saya ingat saya ingin bersara lah. Jadi ini kali yang terakhir lah untuk cuba mendapatkan pingat emas. Saya akhirnya dapat jugalah. Jadi ini satu kenangan lah untuk saya, kenangan yang agak manis, dan especially tahun ini saya ada keluarga saya, anak-anak saya ada di sini untuk beri sokongan kepada saya. Deretan pencapaian ini adakah mampu meletakkan nama Kabir sebagai olahragawan kebangsaan kerana gelaran berkenaan tidak pernah diraih sepanjang kariernya. Saya hanya memikirkan apa yang saya boleh beri
kepada negara. Jadi inilah yang paling important for saya. Memikirkan apa I can contribute first. So that's the main thing that I always think. Muhammad Kambil Ambak, satu sosok yang wajar dicontohi. Jatuh bangunnya sentiasa tersenyum sendiri, membawa nama Malaysia dengan cara tersendiri. Muhammad Zamri Sorani, RTM. Susulan kemalangan melibatkan pelumba CKJRC Muhammad Izzat Zaidi Muhammad Salihan pada kejuaraan Cup Prix Malaysia di Bandar Medini, Johor Sabtu lalu. Persatuan Sukan Bermotor Malaysia MAM menjelaskan sudah menjalankan siasatan terperinci mengenai kemalangan insiden tersebut. Izzat yang beraksi pada Super Pole bagi kelas CP150 itu dilaporkan masih berada dalam keadaan kritikal akibat patah tulang rusuk kiri dan pendarahan pada bahagian paru-paru. Dalam satu kenyataan dikeluarkan hari ini, MAM berkata pihaknya mendapat kerjasama baik daripada penganjur dan pihak berkuasa bagi memastikan siasatan yang dijalankan berjalan lancar. Sejak kemalangan itu juga katanya semua pihak terlibat memberi sebarang sokongan dan bantuan yang diperlukan. MAM dan seluruh komuniti sukan pemotoran turut mendoakan Izzat agar cepat sembuh. Sekian Stadium RTM Klik dan berita perdana, saya Nazir Fahmi Syukri. Malaysia Badan Niteka Perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua.